Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan baca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizam syaullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya masanya saja mereka itu ditangguhkan azab atau pembalasan terhadap mereka sehinggalah pada suatu masa dan ketikanya mereka itu mata mereka terbeliak melihat akan azab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib terhadap setiap muslim. Baik, malam ini kita sambung kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin atau ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karang oleh Mazahirullah Ta'ala. Dan sekarang ni kita masuk di bab yang dah masuk bab yang ke-19. Betul tak? Muka 19, muka surat apa tu? 147. Baris baru apa? Hendaklah dia tahu amar ma'ruf nahi munkar kepada pejabat atau pemerintah, macam tu. Okey, amar ma'ruf nahi munkar terhadap kepada pejabat atau pemerintah atau sultanah. Sama ada pejabat, pemerintah atau sultan. Mana orang-orang yang ada kuasa. Orang-orang yang ada kuasa. So macam mana cara dan kaedah dalam konteks kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar ini. Baik, insya-Allah kita sambung. Qala musannifullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkasih oleh musannif ataupun pengarang kitab dan telah memberi manfaat akan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'ruf nahi munkar itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan ataupun 4 martabat lah. Yang pertama memberitahu, yang kedua menasihati, yang ketiga berbicara dengan kuat, ataupun menyuarakan lah, istilah lainnya menyuarakan dengan kuat ataupun dengan lantang. Yang keempat memaksa, kan? Orang tadi letak jawatan lah. Paksa lah orang letak jawatan. Paksa, kan? Ataupun paksa dia melaksanakan apa yang dikenakan oleh rakyat itu. Okay? Ini ataupun ni kaedah atau cara amar ma'ruf nahi munkar. Ada 4 cara lah. Pertama memberitahu, yang kedua menasihati,
Yang ketiga, berbicara dengan kuat ataupun bersuara dengan lantang. Yang keempat, memaksa, menukar kerajaan ataupun contohlah mana mengubahlah sistem tu, kita ubahlah macam tu. Kalau seandainya kita nak masih lagi dia memerintah, semaknanya kita minta dia tukar kepada sistem yang lain. Baik, insya-Allah yang boleh dilakukan kepada para pembesar dan pemerintah hanyalah dua hal, iaitu memberitahu dan juga menasihati. Okey, yang boleh dilakukan kepada pembesar atau pemerintah ataupun raja, sultan, mana orang yang ada kuasa ni, ada dua hal yang boleh kita buat, iaitulah yang pertama intizar, memberitahu ataupun intibah, memberitahu, dan yang kedua tausiah, memberi nasihat ataupun wasi, beri nasihatlah kepada raja atau pemerintah tadi supaya mencegahlah sesuatu kemungkaran tadi, ataupun mengubah sistem dan sebagainya. Jadi dua hal lainnya iaitu berbicara dengan lantang atau kuat dan cara memaksa, itu menyebabkan masalah dan menimbulkan banyak perkara yang lebih parah daripada amal ma'ruf nahi munkar itu. Semana dua kaedah ini adalah satu pendekatan yang boleh kita gunakan, memberitahu dan nasihat. Yang dua cara lagi ni dia agak ekstrim sikitlah. Mana memaksa ataupun menyuarakan suatu suara lantang, buat demonstrasi dan sebagainya kan. Dan juga memaksa pihak pemerintah itu supaya menukar ataupun mengubah sistem dan sebagainya yang tak sepatutnya sistem dilaksanakan, ubahlah sistem yang lain dan sebagainya. Tetapi ialah dalam konteks kita berbicara dengan kuat, memaksa, dia kadang-kadang boleh menimbulkan satu kesan yang lain, akan menyebabkan contohnya pihak yang ditegur dengan cara lantang tadi, mungkin dia akan membuat tindakan yang lain lah. Dia akan menangkap, mendakwa, menyara dan sebagainya orang yang menyuarakan dengan suara lantang, kan? Orang menyuarakan suara yang lantang. Semaknanya dia punya mafasid tu, kerosakan tu, kalau seandainya kerosakan tu besar, semaknanya kita menggunakan pendekatan memberitahu dan menasihat saja. Tapi kalau seandainya punya mafasid, kerosakannya tak besar, boleh kita menggunakan kaedah yang dibenarkan dalam Islam, kaedah dalam sebuah negara tu dia benarkan kaedah tu, kita gunalah. Walaupun mungkin kadang-kadang menyuarakan dengan cara yang lantang ataupun memaksa menukar sesuatu sistem dalam pemerintahan. Okey. Maknanya kalau tengoklah kerosakannya itu besar atau kecil. Kalau kerosakannya kecil, kita gunalah kaedah ketiga keempat tadi. Kalau kaedahnya kerosakannya mafasid itu besar, maka tak boleh menggunakan kaedah ketiga keempat. Kita guna kaedah pertama dan kedua saja. Baik, kemudian namun jika yakin bahawa berbicara kasar dan keras itu ada manfaatnya dan tidak menimbulkan hal yang dikhawatiri, maka boleh dilakukan. Nampak? Sebenarnya kalau kita bersuara dengan suara yang lantang ataupun dengan suara yang keras, kan, dengan cara dan kaedah itu ada manfaat dia. Sekurang-kurangnya mungkin dapat memberikan kesedaran kepada orang yang lain lah. Mungkin kadang orang tu dia tak faham. Jadi bila berlaku kaedah-kaedah yang agak ekstrim, kasar dan sebagainya, akan memberikan kesedaran kepada orang lain. Reformasi. So kalau seandainya boleh begitu, maka boleh dilakukanlah. Tak pula kita, tapi kalau boleh kita guna kaedah pertama dululah, memberitahu. Kalau kaedah pertama tak boleh, menasihati. Tak boleh nasihati dengan suara yang lantang, tak boleh suara lantang, maka kita memaksalah, kan, pihak atasan. Bahkan ada ulama yang tidak mempedulikan kerugian hal tersebut. Sebenarnya kalau berlaku implikasi mafasid, kerosakan hasil daripada bersuara lantang itu, kan, ada dia punya kesan dia, tapi sebagai ulama kadang-kadang dia tak peduli pun, tak kisah pun. Dia kata biar aku mati syahid kan. Aku rela mati syahid daripada memperhatikan begitu saja. Dan hadis pun kata hendaklah kita cegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughairi biyadihi.
fa illam yastati' fa alaihi, fa in yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa zalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tak boleh dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan lidahnya. Kalau tak boleh dengan lidah, maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman. Malah ada pula menyebutkan bahawa qulil haq walau kana muran. Katakanlah benar walaupun benda itu pahit. Pahit kita nak terima, tapi kena terimalah hakikat sesuatu kebenaran tadi. Jadi bagi golongan-golongan ulama yang lebih orang kata ke depan dalam bab orang kata menegak amar ma'ruf nahi munkar ni, mereka berpegang kepada contohnya hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, khairus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, summa rajulun qama ila imamin fa amarahu wa nahu bi zatillahi azza wa jalla fa qatalahu ala zalika. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairus syuhada, sebaik-baik orang-orang yang mati syahid ataupun penghulu mati syahid, iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa rajulun, kemudian laki-laki, qama ila imamin, yang berdiri ia kepada seorang pemimpin atau pembesar, fa amarahu, maka dia pun memerintahkan pemimpin tadi, wa nahahu, ataupun dia menegah pemimpin tadi daripada melakukan perkara, fi zatillah, demi zat Allah Subhanahu wa taala azza wajal, fa qatalahu ala zalika, maka lalu dia terbunuh ataupun dia dibunuh. Ataupun pembesar tadi dia menggunakan kuasanya merintahkan supaya lelaki itu dibunuh, fa qatalahu ala zalika, di atas demikian. Semaknanya orang itu dikira mati syahid lah, dikira mati syahid. Demi untuk menegakkan sesuatu kebenaran. Tapi cara ni agak ekstrim dah, agak apa sikit. Tapi kalau ada kaedah-kaedah lain, gunalah pendekatan-pendekatan lain. Kalau tak ada kaedah yang lain, pendekatan yang lain dan sebagainya, so mungkin cara ni itu saja yang boleh gunakan. Ini saja cara digunakan untuk kita mengajak kepada makruf dan juga mencegah sesuatu kemungkaran, tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi juga bersabda, afdalul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Wa inna sahiba zalika in kutila fahuwa syahid. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik jihad itu ataupun berjuang pada jalan Allah Ta'ala tadi, iaitulah kalimatul haq. Satulah, iaitu kalimah yang benar, melaungkan kalimah yang benar, inda sultani jaim, di sisi sultan yang zalim. Wa inna sahiba zalika, dan sesungguhnya pemilik akan hal tadi, mana orang yang memperjuangkan benda tadi, kalimah yang benar tadi, in kutila fahuwa syahid, maka jikalau dianya dibunuh ataupun dia terbunuh, maka dia termasuk dalam kumpulan orang yang syahid fi sabilillah lah. Okey, semaknanya kumpulan ulama yang begini dia menggunakan hadis beginilah, ataupun mungkin dia tengok ayat Quran yang lain. Banyaklah Quran berkenaan supaya kita kan berjuang pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Wala tasabanallahu ghafilan, kan? Contohnya, janganlah kamu menyangka orang lalai tadi Allah Ta'ala tidak perhatikan, malah janganlah kamu menyangka orang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tasabanallahu qatiluna fi sabilillah amwat, bal ahya'um walakin la tashurun. Janganlah kamu menyangka orang yang mati berjuang pada Allah Ta'ala itu mati sebenarnya, tapi mereka sebenarnya hidup, mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala, ataupun kamu tak tahu keadaan dia macam mana. Baik, kemudian sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, diriwayatkan daripada Dabah bin Milsan. Dabah bin Milsan Al-Anzani. Diriwayatkan daripada Dabah Dabah DHABH, Dabah.
bin Mihsan Al-Azani berkata, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu, satu hari dia menjadi gubernur di kota kami. Jika berkhutbah, Abu Musa memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada baginda Nabi SAW dan mendoakan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku marah. Siapa marah ni? Dabah bin Misnanam. Dia marah. Dia marah pada Abu Musa Asy'ari. Aku marah kerana hal itu dan berkata kepada Abu Musa, mengapa anda tidak mendoakan Sayyidina Abu Bakar dan hanya mendoakan Sayyidina Umar? Hanya mendoakan Sayyidina Umar. Sebenarnya Abu Musa masa itu dia jadi gubernur di mana ni? Tak nyatakan di mana? Syria. Satu hari Abu Musa menjadi gubernur di kota kami. Dia kata kota je lah. Jika berkhutbah, dia kata Abu Musa Asy'ari memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca selawat atas Nabi dan mendoakan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu saja. Di samping itu adalah dia punya rukun khutbah kan. Rukun khutbah kenalah baca. Rukun khutbah ada berapa? 5 kan? 5 rukun khutbah. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika berpesan, kita berpesan dengan ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni rukun yang ketiga dalam khutbah Jumaat. Yang keempat, iaitulah kita membaca salah satu daripada ayat Quran. Mana-mana ayat Quran kita baca salah satu. Dan yang kelima, iaitulah kita memohon kemaafan kepada orang-orang muslimin dan muslimat. Habis doa kepada sultan macam mana? Dia tak termasuk rukun khutbah. Dia tak termasuk rukun khutbah. So maknanya kalau kita dalam kita naik khutbah, kita tak baca doa tu sultan pun sebenarnya kalau segi hukumnya tak salah pun. Khutbah tetap sah. Cuma mungkin ada orang akan bercakap lah, membebel macam tu, popai macam tu. Dia kata kenapa tak baca lah doa untuk sultan semua kan. Akan ada orang bercakap di belakang lah begitu. Okey. Jadi begitu juga dengan Abu Musa Asy'ari ini, dia hanya mendoakan Sayyidina Umar saja. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dia tak doakan. Malah kalau kita lihat pada sebahagian yang berkhutbah Jumaat, ada doa untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman kan, dan juga Sayyidina Ali kan. Malahan Siti Fatimah pun ada didoakan pada sebahagian daripada teks khutbah, pada khutbah yang kedua lah. Cuma macam di Negeri Sembilan ni dia tak ada kerana tak baca pun. Dia hanya baca untuk kaum muslimin dan muslimat. Lepas tu untuk orang-orang Melayuiyah, orang Melayu. Okey. Kemudian doa untuk yang di-tuan, kemudian undang yang 4. Lepas tu doa untuk Tengku Besar. Okey. Itu aja doa-doa yang habis doa untuk Sayyidina Umar macam mana? Kalau kita nak masukkan, boleh kita masukkan. Kalau nak masukkanlah, tapi baca dengan ringkas lah. Kalau panjang-panjang kan tu ada masalah Kalau panjang-panjang kan, panjang doa meleleh kan tu masalah tu, orang pun dah melisa gitu kan. Melisa pula kan, asyik tengok jam, tahu apa kali tengok jam. Tengok muka imam baca khutbah. Kemudian tengok jam balik, tengok muka imam balik, tengok jam balik, imam pun dah gelisah ke atas tu. Asyik tengok jemaah ni, asyik tengok jam je gitu. Cepat-cepat dia cross. Cepatlah. Okey. Baik tuan-tuan. Jadi aku marah, dia kata. Aku marah kerana hal itu dan berkata kepadanya Abu Musa Asy'ari, dia kata, mengapa anda tidak mendoakan Sayyidina Abu Bakar dan hanya mendoakan Sayyidina Umar? Lalu Abu Musa Asy'ari mengirim surat kepada Sayyidina Umar mengadukan sikapku itu. Abu Musa menulis dalam suratnya, dia kata Dabah bin Mihsan Al-Azani menentang akan khutbahku. Lalu Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa supaya menyuruh dia menghadap kepada Musa, kepada Sayyidina Umar lah. Okey, jadi maknanya Dabah Abu Musa Asy'ari kirim surat kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun kirim surat kepada
Dabah bin Misal supaya datang menghadap kepada dia. Okey. Kemudian Sayyidina Umar menyuruh aku untuk menghadap. Lalu aku menghadap Sayyidina Umar dan mengetuk pintulah. Kemudian Sayyidina Umar pun keluar dan bertanya, siapakah di pintu? Lalu aku menjawab, aku Dabah bin Misan Al-Azani. Aku Dabah bin Misan Al-Azani. Namanya Dabah, bukan Dabah yang binatang melata yang tu. Salah satu pada tanda kiamat kan keluarnya Dabah kan. Dabah binatang yang melata atas bumi kan. Tapi bukan Dabah yang itulah. Ni memang nama orang ni Dabah. D-H-E-B-H B-H Dabah bin Misan M-I-S-S-E-N Misan Al-Azani. Okey. Kemudian dia menjawab, akulah Dabah bin Misan Al-Azani. Lalu Sayyidina Umar berkata, tidak ada sambutan dan kekeluargaan bagimu. Dia kata, mana tak ada sambutan yang meriah lah untuk kau datang sini, minta maaf lah. Semua cakap kan, semua cakap minta maaf lah. Kemudian aku berkata, sambutan ini daripada Allah dan aku tidak memiliki keluarga maupun harta. Sambutan itu daripada Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala memberi sambutan, Allah Ta'ala lah menyambut aku. Kata Dabah, dia kata, dan aku pun tak ada keluarga sebenarnya. Dan aku pun tak ada harta apa-apa. Aku ni sebatang kara lah. Kemudian dia tanya, mengapa anda memanggilku daripada Basrah? Mana Basrah lah. Semaknanya Abu Musa Asy'ari masa tu dia menjadi gubernur di Basrah. Sedangkan Sayyidina Umar berada di mana? Sayyidina Umar berada di Madinah. Di Madinah masa tu. Okey. Semaknanya diminta supaya Abu Musa ni Dabah tadi menghadap. Kerana Abu Musa ni dia mengadu kepada Umar, maka Umar pun hantar surat kepada Dabah bin Misan supaya datang menghadap pada dia di Madinah, tuan-tuan. Baik, seterusnya tuan-tuan, mengapa dia kata anda memanggilku daripada Basrah tanpa kesalahan yang aku perbuat? Umar balik lalu bertanya, apa yang membuat kamu bertentangan pendapat dengan gubernurku Abu Musa Asy'ari? Kau ni saya dengar ni kau ada bergaduh lah, dia kata. Kau ni gaduh ataupun ada berbalah dengan aku punya gubernur Abu Musa Asy'ari. Boleh tak kau ceritakan apa masalah kau ni? Besar benar kau masalah kau ni. Kan? Lalu aku menjawab, dia kata, sekarang aku akan beritahu kepada anda wahai Umar, jika berkhutbah Abu Musa Asy'ari memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Abu Musa mendoakan anda tetapi tidak mendoakan Abu Bakar, dia kata. Ni masalahnya, dia kata. Abu Musa ni bila aku naik khutbah dia hanya mendoakan kau wahai Umar, sedangkan Sayyidina Abu Bakar tidak didoakan. Apa kurangnya Sayyidina Abu Bakar? Malahan Abu Bakar lebih banyak jasanya bandingkan kau wahai Umar, kata kan. Macam itulah dia punya alasan dia lah. Seterusnya, hal itu membuatkan saya marah dan aku berdiri seraya berkata, mengapa anda tidak mendoakan teman Umar Abu Bakar? Jadi ketika Abu Musa naik khutbah tu, aku pun tegurlah dia. Kenapa kau doakan Umar saja, Sayyidina Abu Bakar tak doakan? Itu jadi pertelagahan lah antara Abu Musa Asy'ari dengan Dabah. Kemudian Abu Musa berbuat demikian dalam berjumaat-jumaat. Kemudian mengadu perbuatanku pada anda. Semaknanya Abu Musa ni banyak kali dia buat begitu. Bila naik khutbah dia hanya doakan Umar je. Sayyidina Abu Bakar tak nak doakan. Jadi mungkin banyak kalilah mungkin dah ditegur oleh Dabah bin Misan tadi, tapi Abu Musa masih tak nak akui lah. Masih lagi tak baca doa untuk Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Sayyidina Umar menangis. Tuan-tuan. Lalu berkata, kamu lebih benar daripada dia dan lebih mengerti. Apakah kamu mengampuni dosaku wahai Umar? Wahai Dabah, dia kata. Semaknanya itu sifat yang ada pada Umar. Umar apa menangis, tuan-tuan? Kita tahulah Sayyidina Umar ni dia seorang yang keras kan. Dia seorang yang keras. Dia ni Umar ni seorang yang agresif. Tahulah. Dia ni seorang yang garang. Tapi bila dengar cerita tadi, dia pun menangis, menitiskan air mata lah. Kesal lah terhadap perkara tadi boleh berlaku lah. Macam tu. Dia kata, apakah kamu nak mengampunkan dosaku? Dia kata, boleh tak kau maafkan aku?
Aku menjawab, dia kata, semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahanmu, wahai Amirul Mu'minin, wahai Umar. Kemudian Umar menangis lagi. Ya Allah, tuan-tuan, nangis lagi. Tadi nak nangis sekali, nangis lagi. Itu Sayyidina Umar. Lalu dia berkata, demi Allah, dia kata, semalam daripada Abu Bakar lebih baik daripada Umar dan keluarga Umar. Nampak? Tu kelain Abu Bakar tu. Kan semalam tu lebih semalam, mana hari semalam ataupun satu malam itu lebih baik harinya berbanding dengan Umar dan keluarga Umar. Mana taraf Abu Bakar tu lebih tinggilah berbanding dengan Umar itu. Apakah kamu akan kisahkan siang dan malam Abu Bakar? Aku menjawab, baiklah. Semaknanya Umar kata, aku nak ceritalah ke Abu Bakar ni lah. Apa kelebihannya ada Abu Bakar tadi. Maka Dabah kata, bolehlah, dia kata, kau ceritakanlah wahai Umar, apakah kelebihannya pada Abu Bakar. Kemudian Umar berkata tentang malam. Tentang malamnya Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi SAW keluar daripada Mekah ketika diusir kafir Quraisy pada suatu malam. Lalu Nabi berlari. Lalu Abu Bakar mengejar dia. Terkadang Abu Bakar berjalan di hadapan Nabi, terkadang Nabi berjalan di belakang dan Abu Bakar berjalan di depan. Kadang-kadang sebelah kanan dan terkadang sebelah kiri. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Kenapa kau ni Abu Bakar? Sekejap duduk depan aku, kau sekejap duduk belakang aku. Sekejap duduk belah kiri, sekejap duduk belah kanan. Kenapa engkau begini wahai Abu Bakar? Dia kata, aku tidak mengerti, tak pernah mengerti hal ini daripada perbuatanmu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, dia kata, Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, saya ingat bahawa kita mungkin diintai oleh musuh. Karena itu, dia kata, aku berjalan ke hadapanmu. Aku juga ingat akan dikejar oleh musuh sehingga aku berjalan di belakang kamu. Terkadang aku pergi belah kanan kau dan terkadang belah kiri. Saya tidak berasa aman terhadap diri anda ya Rasulullah. Maksud maknanya aku risau lah, dia kata. Aku risau tentang keselamatanmu ya Rasulullah. Aku takut nanti, kenapa aku pergi belah depan? Aku takut nanti mungkin ada musuh di belah depan. Nak serang kau, nak bunuh kau. Dan kenapa aku pergi belakang? Takut nanti ada musuh di belakang. Nak kejar engkau ya Rasulullah, nak bunuh engkau. Dan ada masanya aku belah kiri dan kanan supaya tujuannya tak lainlah supaya jangan ada musuh yang datang nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi malam itu berjalan di atas hujung jari hingga tidak beralas kaki. Ini nak cerita tentang kelebihan Abu Bakar juga. Nabi malam itu berjalan di atas hujung jari hingga Nabi tidak beralas kaki. So makna Nabi berkaki ayam. Waktu dalam peristiwa hijrah tadi pakai ayam lah. Ketika Abu Bakar melihat Nabi demikian, dia kata, dia memikulnya di atas bahunya. Nampak? Bila dia tengok Nabi ni dia tak ada alas kaki, kan? Dia angkat Nabi tu, dia pikul dia. Dia dukung lah macam tu kan? Dia dukung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memikulnya atas bahunya. Demikian seterusnya, apabila mereka sampai ke mulut gua apa ni dia orang tu? Gua Sur lah. Gua Sur lah, bukan Gua Hira. Gua Hira tu tempat Nabi Buhuzlah tu. Sebelum diturunkan ayat Quran, Nabi Buhuzlah di Gua Hira. Lepas tu turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan Gua Sur ialah gua tempat Nabi bersembunyi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Abu Bakar berkata, demi dia yang mengutusmu dengan kebenaran. Demi dia ni siapa? Dianya Allah lah. Demi dia ni Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Muhammad, janganlah engkau masuk ke dalam dia sampai aku memasuki gua tadi. Jika ada sesuatu dalamnya, maka terjadi kepadaku sebelum engkau. Nampak? Sampai begitu sekali lah. Biar aku masuk dulu ya Muhammad, ya Rasulullah, biar aku masuk dulu. Aku tengok, biar aku sebil dalam gua tu tengok. Kalau takut-takut nanti ada apa benda yang bukan-bukan kan. Benda-benda binatang-binatang yang berbisa, binatang ganas sebagainya. Sebenarnya kalau apa berlaku pun aku kena dulu. Kau kena kemudian ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar kemudian masuk dalam gua dan ternyata dia tidak melihat sesuatu di dalamnya. Kemudian Abu Bakar memasukkan Nabi dengan memikulnya. Nampak? Dengan memikulnya. Semaknanya kalau dalam kitab ni dia kata dipikul.
Mungkin dalam kitab tadi mungkin tak disebut macam ni, tapi dalam kitab ni disebut pula. Abu Bakar memikul Nabi. Sementara itu di dalam gua ada sebuah batu yang terbelah. Dan di dalamnya terdapat beberapa ekor ular. Maka Abu Bakar menutup celah batu itu kerana khawatir keluar ular yang akan mengganggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seekor ular keluar lalu menggigit Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Tiba-tiba ular keluar dan gigit Abu Bakar. Abu Bakar pula tak pakai ular, kan? Kalau dalam sekarang ni dengan dia pakai ular, ada. Dia bomba yang pakai ular, tangkap ular tedung tu. Nak meninggal lah. Meninggal ke? Kan? Dalam TV pun ada tu. Snake of the City . Snake of the City kan, orang putih yang pakai tattoo banyak tu. Yang lelaki perempuan, lelaki bini ke? Dia tak tahu lelaki bini. Memang dia suka kejar ular. Kejar ular, tangkap, risau ular. Bila dia datang, ular dah risau dah. Kalau orang lain semua takut lagi. Dia nampak ular masuk rumah, semua cabut lagi. Tapi dia ni pergi kejar ular. Ular pun tak dapat nak lari ular. Baik, tuan-tuan. Kemudian maka Abu Bakar menutup celah batu itu kerana khawatir keluar ular yang akan mengganggu Nabi. Tiba-tiba seekor ular keluar lalu menggigit Sayyidina Abu Bakar. Air mata Abu Bakar berderai ke pipi kerana merasakan sangat sakit. Maklumlah ular lah, tahulah. Apalagi kalau ular tu berbisa, memang sangat bisa kan. Bayangkanlah kalau sekali dia patuk tu, dia punya racun tu memang cepat sangatlah. Dalam beberapa jam kan, kalau tak sampai sejam pun dah menyebabkan meninggal dunia kan. Kerana bisa tu dia dah sampai ke jantung semua kan. Cepatlah, agresif lah dia punya bisa tu. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, wahai Bakar, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, wahai Bakar, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan kita. Akhirnya Allah Taala menurunkan ketenangan dan kedamaian kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu malamnya. Ini yang menyatakan tentang kelebihan malam yang dilalui oleh Bakar dengan kelebihan malam yang aku lalui, kata Sayyidina. Mana malam yang dilalui oleh Bakar ni jauh lebih baik berbanding dengan malam yang aku lalui bersama dengan keluargaku. Gitu. Baik, kemudian tentang siang pula. Adapun siang, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, bangsa Arab banyak yang murtad. Kan? Apalagi kalau yang jenis baru Islam kan. Bila dengar Nabi Muhammad SAW ni dah meninggal dunia, semana mereka anggap bahawa Islam tu telah terputus lah. Terputus. Memanglah wahyu dah stop, dah habis dah, wahyu tak ada lagi lah. Tapi bila Nabi ni dah tak ada dah, dulu mereka masuk Islam tu kerana Nabi. Disebabkan Nabi maka masuk Islam. Disebabkan Nabi yang kata berjuang, berjihad kepada Allah Ta'ala, jadi mereka pun stay bersama dengan Nabi. Bila Nabi dah wafat, so tak ada apa lagi lah, dia kata. Kita keluar lah, dia kata. Sama-sama kita keluar lah, dia kata. Murtad aja lebih baik. Gitu. Semaknanya ada kalau orang masa tu masuk Islam ni bukan kerana Allah Ta'ala, hanya semata-mata Nabi je. Bila Nabi dah wafat, habis. Jadi adat bangsa Arab tu murtad. Ada yang berkata kami tidak solat. Nampak? Kami tak nak solat lah. Bila Nabi SAW dah wafat, dia kata kami tak nak solat lagi dah. Semua murtad lah tu. Yang lain pula berkata kami tak nak mengeluarkan zakat. Aku menghadap Abu Bakar dan menasihatnya tanpa bosan. Aku berkata, wahai khalifah Nabi, sayangilah umat manusia dan kasihanilah mereka. Sayangilah umat manusia dan kasihanilah mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, dia kata, apakah yang gagah perkata di zaman jahiliyah lemah dalam Islam? Dengan apa aku menyayangi mereka? Nabi telah wafat dan wahyu telah tiada. Demi Allah, dia kata, kalau mereka menahan tali yang dahulu mereka berikan pada Nabi, aku gempur mereka. Akhirnya kami berperang dan nyata keputusan itu sangat tepat. Semaknanya Sayyidina Abu Bakar kata, aku bangun menentang. Siapa yang murtad ni, aku pergi ke lawan dia. Kita bawa bala tentera kita perangi golongan-golongan murtad ni, mengajak mereka kembali pada Islam semula. Kalau seandainya mereka tak nak, sebenarnya kita bunuh je lah.
minta mereka bunuh. Jadi ramailah yang terbunuh. Malahan di kalangan para sahabat pun ramai yang mati dalam memerangi golongan-golongan murtad ini. Malah diriwayatkan ada menyatakan sampai 70 orang sahabat yang mati. Kerana semata-mata nak memerangi golongan-golongan murtad ni. Golongan murtad ni bahaya. Kerana bila seandainya tidak diperangi, dia akan mempengaruhi sahabat-sahabat yang lain. Dia kata, orang tu boleh keluar daripada Islam, so kita keluarlah sama-sama, dia kata. Buat apa lagi, Nabi dah tak ada dah. Yang ada Sayyidina Bakar je, Bakar Umar tu jangan ada. Nampak tak? Tapi dia tak tahu. Sayyidina Bakar pun hebat juga, Sayyidina Umar pun hebat, kan? Osman pun begitu. Tapi walaupun begitu kan, ada kalau sahabat yang mati terbunuh. Contoh Sayyidina Umar mati terbunuh. Ketika dia merintah, dia mati, dibunuh oleh seorang lelaki bernama Abu Lu'lu'ah, kan? Abu Lu'lu' membunuh dia ketika dia tengah solat. Kan? Memang mereka tu dah lama dah merancang untuk membunuh Sayyidina Umar. Jadi ketika waktu subuh, Sayyidina Umar jadi imam, dia berdiri belakang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar takbir, lalu dia benamkan pisau tu ke dalam batang tubuh Sayyidina Umar. Macam tu ya. Benci dia pada Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'. Okey? Akhirnya matilah Sayyidina Umar. Begitu juga dengan Sayyidina Osman pun mati juga. Kerana memerangi golongan-golongan yang tak suka pada Osman ni. Sayyidina Osman kan? Jadi akhirnya Sayyidina Umar mati dibunuh. Masa dia mati tu, dia dalam keadaan dia dalam bilik dia memegang Quran. Dia pegang Quran masa tu. Dia mana golongan pemberontak datang untuk membunuh Sayyidina Osman. Akhirnya Sayyidina Osman pun mati terbunuh. Baik, seterusnya tuan-tuan. Akhirnya dia kata, akhirnya kami berperang dan ternyata keputusan itu sangat tepat. Umar lalu menulis surat kepada Abu Musa dan menasihatinya. Semaknanya dia punya kesimpulan daripada cerita, keputusan daripada cerita tadi, maknanya akhirnya Sayyidina Umar utus surat kepada Abu Musa Asy'ari, minta supaya Abu Musa Asy'ari membaca ataupun mendoakan Sayyidina Abu Bakar ketika dalam khutbah. Jangan lagi buat sebelum ni. Nampak tak? Sebenarnya kalau sebelum ni dia hanya mendoakan Sayyidina Umar saja. Kenapa dia doakan Sayyidina Umar? Kenapa tak doakan Sayyidina Bakar? Tak tahulah. Mungkin ada sebab-sebab tertentulah. Menyebabkan dia tak suka pada Sayyidina Bakar. Tapi sebenarnya Sayyidina Bakar pun salah seorang sahabat dijaminkan syurga juga. Malahan dapat ahli sunnah jemaah pun daripada jalur ataupun lorong daripada Abu Musa Asy'ari. Kerana Abu Hasan Asy'ari itu adalah daripada jalur kepada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu kira dia punya nenek yang keberapa, yang ketujuh kot, yang ke atas, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita punya jalur ahli sunnah jemaah ni daripada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari sampai kata-kata sampailah kepada Abu Musa Asy'ari. Okey? Boleh? Faham kan? Baik, seterusnya masa isyak dah. Sikit lagi. Cukup? Dah sejuk dah. Okey, bab ke-20. Kita baca sikitlah bab ke-20 ni, hidup dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhlak Nabi, saya rasa akhlak Nabi ni tuan-tuan dah tahu lah ni. Just kita ulang kaji baliklah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa Nabi itu sentiasa merendahkan diri dan berdoa sepenuh hati. Nabi sentiasa merendahkan diri, sentiasa merendah dan berdoa dengan sepenuh hati. Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan akhlak yang mulia dan dihiasi dengan pekerti yang mulia. Tak? Kalau Al-Quran tu sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Kan? Itu ayat surah At-Taubah, ayat yang ujung tu, surah Taubah tu. Ni nak menyatakan tentang sifat yang ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kamu itu rasul.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang mana rasul itu daripada diri kamu sendiri, azizun alaihi ma anitum. Azizun alaihi, sangat Nabi ni menceritakan, nak cerita pada kita, Nabi ni sangat prihatin dia di atas ma'anitum, satu benda yang berlaku atas diri kita. Apa yang berlaku pada kita ni, itu yang dirisaukan, yang diprihatinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin naraufur rahim. Lagi Nabi itu pula mempunyai sifat, orang kata, sangat menginginkan kepada kamu itu, supaya kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lagi Nabi itu punya sifat rauf, mana sifat pemaaf, kan? Rahim, lagi punya sifat yang kasih sayang, belas ihsan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat laqad ja'akum itu merupakan satu ayat yang nak menggambarkan kepada kita tentang salah satu daripada ciri-ciri sifat-sifat kebaikan yang ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi ini sangat pentingkan umat dia berbanding dengan diri sendiri. Kan? Itu sebabnya Nabi bila dia wafat, Nabi kata apa? Ummati. Umatku. Nabi tak kata isteriku. Nabi tak kata hartaku. Nabi kata umatku. Nampak tak? Macam kita orang biasa, kalau kita mati, ada tak kita sebut umati? Tak ada kan? Ataupun kawanku kan, sahabatku, ada tak? Jarang lah. Biasa orang sebut hartaku kat mana, kan? Itu sebabnya ada Nabi SAW sebut, dia kata apabila mati anak Adam, maka berkatalah dua gulungan. Bila mati anak Adam, maka berkatalah dua gulungan. Golongan yang pertama itulah manusia, yang kedua, golongan yang kedua itulah malaikat. Apa yang dikatakan oleh manusia? Apa dia kata oleh manusia? Dia kata ma khallafa, itu manusia yang cakap. Sedangkan malaikat kata ma qaddama. Apa makna ma khallafa? Apa yang ditinggalkan, dia kata. Manusia sibuk akan cakap apa yang ditinggalkan oleh si mati ni. Kereta dia ke, rumah dia ke, kan? Rumah dia ke, kan? Tak? Anak dia ke, berapa orang ditinggalkan, pekerjaan dia, jawatan dia macam kan. Semua akan sibuk bertanya-tanya, kan, berborak-borak apa yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Sedangkan malaikat pula berkata apa? Ma qaddama, apa yang dia dahulukan. Apa yang dia dahulukan untuk akhirat dia, kan? Semayang dia banyak mana dia dah buat, kan? Zakat dia buat tak? Haji dia buat tak? Puasa dia buat tak? Amal ma'ruf nahi munkar dia buat tak? Bersedekah dia buat tak? Kan? Lepas tu menghubungkan silaturahim dia buat tak? Datang ke masjid dia tak? Ada mengaji tak? Belajar? Tak? Ma qaddama. Jadi mereka kata apa yang telah didahulukan untuk akhirat dia. Semaknanya akan berlakunya kata perbezaan percakapan yang dikeluarkan oleh golongan manusia dan golongan malaikat. Manusia sibuk tanya tentang harta dia yang dah tinggal apa benda. Sedangkan malaikat sibuk apa yang dia dah buat. Bekalan dia ada tak dia buat. Itu perbezaan. Faham kan? Baik, seterusnya Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan akhlak mulia dan dihiasi dengan pekerti yang mulia. Maka Nabi berkata dalam berdoa, Allahumma ahsin khalqi wa khuluqi. Allahumma ahsin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baikkanlah bentukku dan juga akhlakku. Sa'id bin Hisham pernah berkata, pernah aku menghadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku bertanya kepadanya tentang akhlak dan juga bukti-bukti baginda Rasulullah SAW. Maka Aisyah berkata, bukankah kamu pernah membaca Quran? Aku menjawab, ya. Akhlak Nabi Quran lah. Wa kana khuluquhu Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Kerana Quran tu dicerita macam-macam. Kan akhlak yang baik, kan amal ma'ruf nahi munkar, kan bersabar dalam satu perkara. Tak?
menahan kemaafan wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan kemaafan kemudian selalu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Kan sabar, tawakal, tawaduk, takwa, macam-macam lah. Semua disebutkan dalam Quran kan. So bila baca Quran nampaklah itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendidik ketika Nabi, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran, huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Huzil afwa, hendaklah kamu menjadi seorang yang pemaaf. Kemudian wa'mur bil urfi, suruhlah orang mengerjakan pekerjaan yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling daripada orang-orang jahilin. Jahilin maknanya orang bodoh lah, orang jahil. Hendaklah kamu berpaling. Kerana separuh daripada jahil ni banyak mengajak benda yang tak elok je. Tapi kalau seandainya tuan-tuan boleh mendekati orang jahil dengan tujuan untuk mengajak mereka itu kepada Islam, boleh, tak ada masalah. Kan? Walaupun ada sebahagian pendapat mengata kita jangan bercampur dengan orang jahil. Jangan kita bercampur dengan golongan maksiat ni, jangan bercampur. Sebab nanti takut kamu pun terjerumus juga, terpengaruh. Kan? Boleh kita berpengaruh dengan pendapat tu. Kalau seandainya kita ragu-ragu, takut nanti kita pun terpengaruh dengan mereka. Tapi kalau kita seandainya kita ada niat dan tujuan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kita kena bercampurlah golongan tadi. Golongan tadi kan. Tapi kena berhati jugalah. Kita nak ngajak orang baik, kita campur dengan golongan dadah. Takut nanti kita pun terpengaruh juga. Silap kita pun kena tangkap. Ni kau jual dadah kan, kau campur dengan orang dadah kan. Tengok. Ni orang jual dadah tu. Dah silap kita pun dah masuk penjara. Betul tak? Bercampur dengan golongan bercampur dengan kumpulan gangster. Bahaya kan? Bercampur dengan golongan gangster. Bahaya. Bercampur dengan golongan maknyah. Bahaya tak? Bahaya juga. Kan? Mana kalau kita boleh dakwah, tak apalah. Tapi kalau rasa tak boleh dakwah, kita pun hanyut sekali, tak payahlah. Baik kita campur dengan orang baik aja. Faham kan? Terpulanglah, tengoklah pada diri sendirilah. Ukurlah macam mana. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marju wal ma'af. Sekian. Baik, kalau ada soalan daripada tuan-tuan? Cuma ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Kira faham dah tu. Orang tua kalau orang sini senang, dia senang faham. Tak payah cakap banyak-banyak, dia faham. Okey. Tapi ada kadang-kadang tak faham susah juga. Tapi takut ni dia faham dalamnya je, balik rumah dia tak faham dah. Dah tahu kan? Dalam ni dia faham betul. Sampai rumah dia dah tengok TV. Habis semua lupa dah, tak ingat dah. Baru sampai rumah tu dah lupa dah. Okey. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina wassalika wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'alna hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.